Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa yanfa'una bima 'allamtana wa zidna ilman ya 'alim. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا والحمد لله رب العالمين أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan selama-lamanya kita rafakkan kesyukuran pada Allah Subhanahu wa taala dapat sekali lagi kita bertemu pada hari ini. Dan hari ini merupakan antara hari-hari ataupun saat-saat akhir kita berada pada malam Ramadan. Yang mana malam yang sangat-sangat ulama sebut mengharap-harapkan berlakunya malam Al-Qadar. Malam ni malam ke berapa? Malam ke-29. Malam terakhir yang mana malam ganjil. Kalau ikut daripada hadis Nabi SAW, ada banyak cerita tentang malam Al-Qadar. Kalau mazhab Syafi'i sebut malam 21, dah lepas dah. Kalau riwayat Ibn Umar sebut malam 27 pun dah lepas dah. Ada juga ulama sebut secara kesimpulannya malam Al-Qadar itu berlaku pada malam 25, 27, 29. Salah satu daripada tiga ni bergantung pada suasana. Dan tengoklah bila berlaku tidak tahu bagaimana dan bila dan sebagainya. Jadi ini antara malam yang terakhir. Apa yang penting tuan-tuan dan puan-puan, berusahalah sedaya upaya yang mampu. Bulan Ramadan ini bulan yang sangat banyak peluang untuk kita membina pahala. Kalau kita rasa mampu untuk mengerjakan solat malam macam ni, solat tarawih, qiyam, teruskan. Kalau rasa tak mampu, bersedekah. Tak mampu bersedekah, baca Al-Quran. Banyak lagi peluang-peluang yang boleh untuk kejar pahala waktu bulan Ramadan. Itu sekadar mukaddimah ataupun permulaan. Apa yang penting pada hari ini, tajuk seperti mana yang dibincangkan, akan sampaikan tentang Aidilfitri, cara Nabi SAW. Cara Rasulullah SAW. Saya petik daripada satu risalah. Risalah yang ditulis oleh ulama' yang menceritakan tentang sunnah-sunnah Nabi yang boleh untuk kita jadikan amalan sewaktu seharian kita. Yang antaranya berkait dengan solat sunat Aidilfitri. Solat sunat dalam Islam ni tak banyak. Ada dua je. Yang pertama Aidilfitri, yang kedua Aidil Adha. Yang mana Aidilfitri ni kita sebut juga sebagai solat sunat yang menyambut hari raya puasa. Yang kedua Aidil Adha waktu raya korban. Ya. Yang mana kedua-dua solat ini Nabi SAW tuntut, tak kiralah baik lelaki ataupun wanita, untuk sama-sama mengerjakan solat ni. Untuk orang yang duduk dalam satu tempat yang mereka bermukim. Jadi tuntutan ini menjadi satu sunat yang amat digalakkan oleh baginda Nabi SAW. Seperti mana riwayat daripada Ummu Atiyah, ya, hadis yang berbunyi, amarna anna Nabi sallallahu alaihi wasallam an nukhrijuhunna fil fitri wal adha al awatiq wal haid wa dhawatil juzur fa amma al haid fayatazilna as-salah wa yashhadna al ghaira wa da'watal muslimin atau kama qala al Mustafa alaihi wassalatu wassalam. Ummu Atiyah meriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dia ceritakan Nabi SAW ni gesa, suruh wanita-wanita, baik wanita yang dalam keadaan haid ataupun wanita-wanita yang telah uzur, ataupun gadis-gadis, termasuk juga kanak-kanak juga tak terlepas dan tergolong dalam golongan yang diajak oleh Nabi SAW untuk mengerjakan solat sunat Aidilfitri. Ya, hikmahnya apa? Hikmahnya nak tunjukkan bahawa syiar Islam ni besar. Syiar Islam ni agung. Tengok ramainya berkumpulnya umat Islam dalam satu tempat untuk mengerjakan solat sunat. Ya. Seperti mana solat ini rasionalnya dapat dilihat amatlah digalakkan oleh Nabi SAW.
Seterusnya dalam risalah ni dia sebut tentang waktu. Tadi yang pertama sebut tentang tuntutan. Maksudnya tuntutan ini tak terlepas laki atau wanita. Yang kedua tentang waktu. Dalam hadis Al-Bara, dia sebut solat ini dilakukan biqaidi rumhin. Kalau dalam kitab Jawi ni kadar sepergalahan. Ataupun hari ini kita nak faham, kita boleh terjemahkan sama seperti 30 minit selepas waktu syuruk. Waktu syuruk sekarang pukul berapa? 7.02 minit. Lebih kuranglah 7.02 minit tambah 30 minit. 7.32 mula boleh buat mengerjakan solat sunat Aidilfitri. Untuk hari Rabu, insya-Allah kalau berlaku hari Rabu, kita tengoklah bagaimana pengumuman di TV nanti, insya-Allah. Jadi kadar sepergalahan itu 30 minit selepas daripada masuk waktu syuruk. Maksudnya itu kadar permulaan nak mula solat. Sampai bila luas waktu dia sampai sebelum masuk waktu zuhur. Nak kerja, kalau mungkin kita nak panjangkan sikit waktu tu supaya bagi ruang dan peluang ramai orang datang, tak ada masalah. Nak buat pukul 8.30 boleh, nak buat pukul 9 pun boleh. Tapi jangan terlalu lewat sangat nak masuk kepada waktu zuhur. Takut waktu tu padat. Baik. Itu tentang waktu. Dan kena ingat juga, la azana wala iqamah, tidak disyariatkan azan atau iqamat waktu solat sunat nanti. Jangan pula nanti bilal azan ataupun bilal qamat. Jangan. Ini tidak disyariatkan. Tapi melalui hadis Jabir bin Abdullah atau Jabir bin Abdullah Al-Ansari, ataupun dalam riwayat atau lafaz yang lain disebut Jabir bin Samurah. Jabir bin Samurah, dalam hadis dia sebut sallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ghaira marrah wala marrataini bila adhani wala iqamah lam yakun yu'adzan. Maksudnya hadis ini nak bawa maksud pada Jabir ni, dia menegaskan bahawa dia pernah sembahyang bersama dengan Nabi solat sunat Aidilfitri ni. Bukan setakat sekali, bukan setakat 2 kali, tapi banyak kali. Dan Nabi tak pernah untuk minta azan ataupun iqamah. Maksudnya tegas di sini bahawa nak bagi tahu solat sunat Aidilfitri ke Aidil Adha ke, tak ada azan, tak ada iqamah. Tapi dalam sesetengah riwayat dia sebut hanya sekadar menyebut as-salatu jami'ah. Kan? As-salatu jami'ah, as-salatu sunnatan Aidilfitri, athabana wa athabakumullah. Kan? Jadi itu sahaja. Sebagai kita nak memulakan solat sunat. Dan waktu ni adalah waktu utama dia nak menyambut solat sunat Aidilfitri ni adalah solat. Itulah utamanya untuk menyambut Aidilfitri ni. Kita selepas bertakbir dan sebagainya itu, kita akan mengerjakan solat sunat secara berjemaah. Baik. Seterusnya bilangan takbir. Menurut riwayat Aisyah radhiyallahu anha, bilangan takbir ni berlaku bila? Bilangan takbir ni berapa? Dalam riwayat Aisyah menyebut 7 kali lepas daripada takbiratul ihram, kita akan angkat sekali lagi 7 takbir. Tidak termasuk takbir intiqalat waktu nak rukuk tu. Contoh kita nak semayang, Allahu Akbar. Ini namanya takbiratul ihram. Kemudian dia ada takbir, yang mana takbir ini hukumnya sunat hai'ah. Allahu Akbar. Kemudian kita selangi daripada setiap takbir itu dengan bacaan tasbih. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nak tambah lagi pun boleh. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahu akbar. Itu takbir. Takbir dalam solat. Takbir ni tak termasuk takbir intiqalat, nak berpindah daripada satu rukun kepada satu rukun yang lain. Dan takbir ni dimulakan sebelum baca Fatihah. Jadi takbir ini dalam riwayat Aisyah sebut 7 kali takbir pada rakaat yang pertama, rakaat yang kedua 5 kali takbir. Diselangi dengan setiap tasbih. 7 kali takbir, 6 kali tasbih rakaat pertama. 5 kali takbir, 4 kali tasbih rakaat yang kedua sebelum baca Fatihah. Macam mana pula kalau imam terlupa? Hari ini kan banyak kisah imam mungkin terlupa. Kan? Terlupa baca Fatihah ke. Macam mana kisahnya kalau imam terlupa? Dah selalu sangat semayang tarawih, semayang qiyam kan. Allahu Akbar, baca doa iftitah.
Kemudian terus baca Bismillahirrahmanirrahim. Tiba-tiba teringat. Perlu ke patah balik? Perlu ke? Tak perlu patah balik. Jangan pula nanti makmum nak tegur subhanallah. Tak perlu tegur. Kerana perbuatan itu adalah sunat sahaja, teruskan. Kerana apa? Kerana imam telah berpindah kepada rukun yang seterusnya. Jangan kita tegur. Kalau imam patah balik, batal sembahyang. Batal sembahyang. Macam mana pula kalau dalam bab makmum yang masbuk? Masuk-masuk terlewat. Biasalah. Kan nak makan dulu. Kan ada macam-macam ni, pagi-pagi ni tengok ada lemang, makan lemang dulu. Tengok ada lontong, sedapnya makan lontong dulu. Ada soto lagi, ambil dulu soto. Kan? Sibuk-sibuk makan, lupa. Semayang dekat Al-Amin mula 8.30. Datang-datang, alamak, dah angkat takbir dah. Terlewat. Macam mana pula dalam bab makmum yang masbuk dalam takbir? Ikutlah sekadar mana, sambung sendiri. Lepas waktu, sebelum imam, baca Fatihah tadi. Macam mana, ikutlah balik bagaimana permasalahan dalam bab makmum yang masbuk dan muwafiq. Baik. Dalam riwayat Ibn Abbas radhiyallahu an, menceritakan bahawa Nabi SAW salat Aidil Fitri dan Aidil Adha ni 2 rakaat. Tidak ada salat sebelumnya dan salat selepasnya. Ataupun hadisnya matanya yusalli Nabi SAW raka'atainil fitri lam yusalli qablaha wala ba'daha, muttafaqun alaih. Maksudnya Nabi tak semayang apa-apa sebelumnya dan selepasnya. Maknanya kita faham apa? Tak ada solat qabliyah ba'diyah daripada solat sunat tu ke? Boleh kalau kita nak faham gitu. Tapi kita kena lihat balik sejarah. Nabi mengerjakan solat sunat waktu tu di mana? Nabi mengerjakan solat tu waktu tu di Madinah Al-Munawwarah. Nabi tak mengerjakan di kawasan Masjid Nabawi. Kalau tuan-tuan yang pernah pergi umrah, pernah pergi haji, daripada pintu bab As-Salam itu belah kanan ada beberapa masjid. Ada belah kanan tu ada antaranya Masjid Ar-Ramamah, ataupun Masjid Abu Bakar pun ada. Masjid Ali pun ada. Masjid Ali ni dinamakan Masjid Ali sebab waktu tu waktu tu Ali menjadi imam waktu solat sunat sewaktu pemerintahan Khalifah Uthman bin Affan radhiyallahu an. Jadi masjid ini dikerjakan yang kita sebut sebagai musalla. Musalla al-Aid. Tempat kita mana kita solat waktu hari raya kita sebut. Sebab Nabi nak ambil sunnah mengerjakan solat sunat ni di kawasan lapang. Jadi bila nak kerjakan solat sunat ini di kawasan lapang, Nabi solat di kawasan itu dan akhirnya menjadi musalla sampai sekarang. Kita duk panggil masjid. Jadi kawasan ini disebut sebagai tempat musallal Aid. Sebab itu dalam hadis ini Nabi tak semayang qabliyah ataupun ba'diyah. Tapi konteks kita hari ini, kita duduk dalam kawasan masjid ataupun surau mendirikan Jumaat. Ada banyak lagi solat sunat kita boleh buat, solat sunat wudu. Jadi tak ada masalah. Jangan duk petikai awal-awal Ramadan, awal-awal Syawal dah gaduh pula dah kan. Tak ada masalah nak mengerjakan solat sunat apa-apa pun boleh. Tapi hadis tadi tu mencerita bila Nabi mengerjakan solat sunat di kawasan lapang, tak ada gugurlah solat tahiyatul masjid. Tak berkehendak pun lagi untuk tahiyatul masjid. Sebab itu bukan masjid. Itu permasalahan dia. Baik. Seterusnya qiraah. Bab bacaan dalam solat nanti kalau jadi imam, nak baca surah apa? Antara hadis ini disebut, yang pertama, jangan lupa baca Fatihah. Kerana Fatihah ini rukun. Walaupun solat sunat ni macam mana sekalipun, Fatihah jangan tinggal. Kerana dalam hadis menyebut, la salata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Ataupun bi Fatihah, yakni surah Al-Fatihah. Selepas baca surah Fatihah, bacalah ayat-ayat dalam Al-Quran. Yang mana yang mudah. Jangan pula nanti nak cari imam, alamak, imam tak hafal surah. Baca surah apa-apa yang rasa boleh baca, tak ada masalah. Bima tayassara min, apa yang mudah, apa yang hafal, yang ingat, boleh. Boleh, tak ada masalah. Tapi sunatnya baca surah apa? Sunatnya baca surah Qaf wal Quranil Majid. Antara surah itu. Kemudian pada rakaat pertama, rakaat kedua baca surah Al-Qamar. Apa imam? Ayat mula Al-Qamar. Iqtarabatis sa'ati wa ansyaqqal qamar, kan? Iqtarabatis sa'ah wa ansyaqqal qamar, baca surah tu sampai habis. Kalau rasa panjang, nak baca pendek boleh.
Baca surah apa? Surah Al-A'la. Sabbihisma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa. Kemudian rakaat kedua baca surah Hal ataka hadithul ghashiyah. Boleh, tak ada masalah. Kalau tak nak baca surah, tak payah baca pun tak ada masalah. Tak batal solat. Kerana baca surah tu sunat saja. Ya, baik. Itu bab qiraah dalam solat. Bacaan qiraahnya pastinya nyaring. Baca secara jahron, kuat. Nyaring. Kalau misal kata berlakunya waktu hari Jumaat, perbahasannya panjang. Tapi ringkasnya ada 4 pandangan. Tapi nak cerita hari ni tak berlaku kot, insya-Allah hari Jumaat, baik 29 atau 30, sama ada kita puasa hari Selasa ataupun kita tak puasa hari Selasa. Kan? Kita raya hari Ahad, raya hari Rabu. Tapi ala kulli hal, insya-Allah kalau berlaku sekalipun mustahil lah, sebab kadar masa kita sama ada mencukupkan bilangan 29 ataupun 30 hari dalam bulan Ramadan. Dan sekarang ni kita dah hampir cukup dah, sama ada Selasa ataupun Isnin. Baik. Tapi perbincangan ni panjang. Tapi misal kata berlaku juga, apakah bacaan yang imam kena baca? Sebab dalam solat Jumaat pun kena baca surah Al-A'la dan Al-Ghashiyah, sunat dia. Jadi sama juga, tak ada masalah. Walaupun nak raya Aidilfitri tu dah baca surah Qaf, Al-Qamar ataupun Al-A'la, Al-Ghashiyah, waktu solat Jumaat nak baca surah yang sama pun tak ada masalah. Jangan pula makmum kata imam ni tak ada surah lain ke? Kerana ini sunnah. Ini sunnah. Baik. Itu bab qiraah dalam solat. Yang seterusnya, di mana? Di mana nak mengerjakan solat sunat ni? Masjid ke padang? Ada dok sebut sunnahnya mengerjakan ke kawasan yang lapang. Kan? Jadi ini kena faham hadis dalam konteks yang holistik, komprehensif. Nak faham ni kena lihat juga. Kawasan sekarang ni kalau melihat kepada pandangan kebanyakan ulama menyebut mengerjakan solat sunat ini sunnahnya di kawasan yang lapang, di padang. Seperti mana Nabi SAW buat. Tapi kalau kita dah tak ada kawasan, kalau kita mengerjakan solat sunat tu di padang, akan jadilah nanti sempit, tak muat. Kalau buat di surau ataupun buat di masjid, lebih ramai lagi orang boleh datang. Jadi kalau kita ikut pandangan Imam Asy-Syafi'i rahmatullah alaih, kita boleh untuk mengerjakan solat sunat dalam kawasan ni, sama juga. Ini pun sunnah juga. Jangan pula kata apalah tak mengerjakan sunnah. Ini pun sunnah juga mengikut Imam Asy-Syafi'i rahmatullah alaih. Kerana ini ulama berijtihad. Sama sahaja. Tengok kawasan mana yang boleh dapat lagi banyak lagi orang solat. Lebih banyak lagi konteks masa nak menghimpunkan ramai orang. Sebab solat sunat ni akan menghimpunkan juga golongan wanita, kanak-kanak yang dalam keadaan haid. Dalam keadaan haid duduk setakat mana had wanita uzur. Kalau di Masjid Nabawi tu dia sebut kat situ had Masjidin Nabi SAW, lebih kurang gitu. Kalau tuan-tuan pergi masjid di Putrajaya, Masjid KLIA pun dia ada juga letak had wanita uzur. Ada signboard dia tulis. Maksudnya belakang daripada tu, wanita uzur boleh duduk dalam tu. Boleh duduk kawasan tu. Lebih tak boleh. Itu antara perbincangan. Baik. Dalam riwayat Ummu Atiyah, Nabi SAW dia diriwayatkan membawa satu tombak kecil. Tombak kecil ini datang untuk mengerjakan solat sunat. Kemudian Nabi pacakkan di hadapan, kemudian Nabi solat di kawasan tanah lapang. Ini menunjukkan bahawa menjadi sunnah dalam isyarat pada kita untuk ada mihrab macam ni, mihrab ataupun sutrah. Sutrah ni boleh jadi kalau kita ada botol air ke apa, tak kat depan. Sutrah. Kan? Kadang-kadang kalau setengah negara Arab ni dia ada kayu. Dia buat pendek besar begini, lebar macam ni, letak kat depan sebelum kita ni, tujuannya supaya orang nampak tu sedang mengerjakan solat. So dia tak ada nak lalu atau melintasi orang yang sedang solat, takut ganggu khusyuk dan sebagainya. Dalam bab sutrah ni panjang lagi lah. Tapi kalau macam mana kita sebut tadi, dalam pandangan Imam Asy-Syafi'i, kalau masjid luas, solatlah dekat masjid. Melihat kat mana keluasan
yang ramai membolehkan ramai orang untuk mengerjakan solat tadi. Baik. Itu sekadar risalah. Sekadar kita sebut hadis, kisah dan sebagainya. Sekarang kita pergi pada adab Nabi SAW secara ringkas. Yang pertama mandi. Macam mana kita pernah sebut mandi, macam mana kita mandi. Solat, mandi sebelum kita, selepas daripada kita berjunub ataupun mandi janabah, sama. Mandi, bersihkan segala-galanya, kan? Kemudian makan. Makan sebelum kita nak keluar. Beza dengan kita nak mengerjakan solat sunat Aidil Adha. Kalau solat sunat Aidil Fitri, sunat kita makan dulu. Makan tak kisahlah nak makan apa. Makan kurma 3 biji, minum air dulu pun boleh. Sebab apa makan dulu? Sebab Raya Aidilfitri ni kita nak sambut, nak bezakan hari semalam kita puasa, hari ni kita dah boleh makan. Hari semalam kita dah bebas. Hari semalam kita dah puasa, kita dah boleh kawal nafsu, hari ini kita bebas. Boleh makan. Jadi kita boleh makan pagi itu sebagai sunnah. Makan. Kalau ada orang yang keluar dari solat subuh tak balik-balik sampai raya baru dia balik, macam mana? Mandi macam biasa, bawalah makanan. Kalau tak ada sediakan makanan ke apa ke kan, mungkin makanan disediakan selepas solat sunat, bawa makanan. Bawalah kurma ke air ke, juga dapat pahala sunnah seperti mana Nabi SAW. Yang seterusnya, takbir. Seperti mana kita tahu takbir? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar walillahil hamd. Ini antara satu lafaz takbir. Ya. Lafaz yang kedua diriwayat daripada Abdullah bin Mas'ud. Allahu Akbar kabira, Allahu Akbar kabira, Allahu Akbar kabira, Allahu Akbar wa ajal, Allahu Akbar walillahil hamd. Mungkin kita jarang dengar. Tapi ini juga sunnah. Boleh juga kalau kita nak tukar, tapi ramai orang tak boleh ikut. Kan? Sebab kita benda-benda rare ni, kalau kita nak buat sendiri-sendiri bolehlah, tak ada masalah. Dan benda ni tuntut juga pada orang yang wanita-wanita yang duduk nak buat kuih raya ke nak hidang makanan, boleh takbir. Masalah kita sekarang ni, kita dah banyak swastakan, kita ni bapa penswastaan. Kita swastakan takbir ni pada TV-TV, pada radio-radio suruh takbir. Kita sibuk duk melayan tetamu, nak bersiap sedia, ni langsir ni tak betul, nak betulkan. Ni masih lagi bersepah dan sebagainya. Jadi tuntutan takbir itu pada semua. Macam mana sekalipun tengah basuh pinggan ke, takbir. Takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kerana dituntut pada kita untuk memperbanyakkan takbir. Bila berhenti takbir ni, bila imam dah datang sini untuk mengerjakan solat sunat, maka berhentilah. Bila mula nak takbir, mula malam raya. Azan je maghrib boleh banyakkan takbir. Ya, itu antara sunnah. Kemudian ucapkan sunnah yang seterusnya, yang ke-6, ucapkan tahniyah. Dengan ucapan taqabbalallah minna wa minkum. Maksud dia apa? Maksud dia moga-moga Allah terima segala amal ibadah kita dan engkau juga. Ucapkan ini sebagai doa. Beza kita selamat hari raya, selamat hari raya. Boleh juga nak ucap. Tapi eloklah kalau kita ambil ucapan yang menjadi doa. Kita doakan moga-moga ibadah yang kita lakukan sepanjang bulan Ramadan ni Allah terima. Nak tukar panjang sangat boleh, ada yang pendek. Eid Mubarak. Kita mendoakan agar hari raya kita ini diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pendek je. Eid Mubarak. Pendek je boleh ingat. Ataupun nak tukar-tukar. Kullu am wa antum bi khair. Boleh. Kullu am wa antum bi khair. Setiap tahun moga-moga kita semua dalam keadaan yang baik. Doakan orang. Itu antara lafaz-lafaz yang boleh kita ucap. Tak kiralah nak WhatsApp kawan-kawan dalam grup sebagainya, ucapan tu jangan lupa. Nak juga letak selamat hari raya, letaklah, tapi jangan lupa untuk kita sama-sama doakan taqabbalallah minna wa minkum, ataupun Eid Mubarak, doakan sama-sama moga Allah berkati kita, Allah terima amal ibadah kita sepanjang bulan Ramadan. Ini antara ucapan tahniyah. Yang seterusnya, pakai pakaian yang baru. Tak ada pakaian baru, tak kisah, pakai pakaian yang cantik, yang bersih, tu yang penting. Kalau rasa pakaian rasanya macam pakaian raya, banyak lagi kalau buka almari. Nak pakai pakaian yang tahun lepas, pastikan bersih, pastikan cantik.
Seterusnya keluar jalan lain, balik jalan lain. Apa rasionalnya? Ramai kita boleh jumpa orang, ramai kita boleh bersapa, memberi salam. Itu antaranya. Cara solat hari kita dah bincang tadi sikit. Jalan kaki, bagi yang boleh jalan kaki kalau duduk dekat. Kalau duduk jauh nak naik kenderaan, tak ada masalah. Kalau rasa kita boleh minta polis tutup jalan, kalau surat boleh keluar daripada pihak surau ataupun pihak masjid, sama-sama untuk kita jalan kaki, hidupkan suasana, boleh. Mungkin kat sini dia kurang sesuai, mungkin kita di bandar. Tapi kalau kita di kampung, mungkin kita akan nampak keadaan ini sesuai lah. Bila kita minta polis buat sekatan jalan sementara, sampai pukul 9, 10 ke, bagi ruang dan peluang orang berjalan sama-sama mengutip sunnah. Itu antaranya. Seterusnya, zakat fitrah. Jangan lupa, kita hari ini, kita nak kejar waktu-waktu afdal. Dalam hadis Nabi SAW sebut, Ughduhum anit talab. Seru, bagi bayar, kerana bayar pada orang yang meminta tu, sunatnya waktu hari raya tu bagi mereka gembira, bagi golongan fakir miskin ni gembira. Tapi hari ni, konteks hari ni, kita bayar pada amil, macam mana sekalipun, duit tu dia akan rolling dan akan diberi juga pada pagi raya tu. Tapi kalau kita nak ambil sekalipun waktu afdal, boleh kalau kita nak bagi pagi raya. Kalau kita risau, keadaan takut sesak, orang beratur, tak habis lagi nak bayar zakat fitrah ni, bayarlah sehari 2 hari sebelum ni, waktu-waktu macam ni dah boleh bayar. Dah boleh bayar ni, kalau lepas ni, kalau buka kaunter zakat fitrah, bayar yang mana belum bayar. Untuk bayar adik-beradik sekali, boleh, tak ada masalah. Macam mana pula kalau anak tiri? Dia bukan anak kita. Kalau dia berada pada tanggungan kita, juga kita boleh untuk bayarkan untuk dia. Baik. Dan seterusnya, saya nak sebut sikit sebelum kita tutup, antaranya kesalahan-kesalahan yang selalu kita buat waktu hari raya adalah antaranya pergaulan. Jangan waktu hari raya ni datang, hari raya ni tiba, kita antara kesalahan yang kita buat ni pergaulan terlalu bebas. Ikhtilat kita tak jaga. Salam mahram tak mahram kita main belasah aja. Main salam aja. Tak boleh. Tetap juga, walaupun kita dah bebas, hari ni hari gembira kita nanti, jangan pula kita bebas juga mengerjakan benda-benda yang tak sepatutnya mengerjakan maksiat. Dan seterusnya, jangan berhias terlalu melampau. Tabarrujal jahiliyah. Jangan bertabarruj. Sambutan ini antara bid'ah yang selalu kita buat. Setengah ulama' dia sebut bid'ah kerana apa? Kerana kita sambut dengan api. Main mercun. Pagi masuk je malam raya, time-time orang azan tu, time-time tu dia juga bakar mercun. Ini antara benda yang tak dituntut oleh Nabi SAW. Kita bakar mercun malam raya, lagi-lagi waktu azan. Tengah-tengah orang takbir, main mercun, tak semayang fardu pun antara bid'ah juga orang yang selalu buat waktu solat raya. Jangan kita mengerjakan benda-benda ni. Kalau kita nak gembirakan anak-anak saudara mara kita, tak ada masalah. Setakat main-main yang sikit-sikit tu boleh. Tapi jangan sampai kita beli yang beratus-ratus tu. Beli kerana itu membuang duit. Dan membuang duit, membazir juga adalah amalan syaitan. Sama-sama kita doakan hari-hari yang terakhir kita ini, moga-moga Allah terima amal ibadah kita. Aqulu qawli hadza nastaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashu'ana wa tadarru'ana wa tammin taqsirana ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin.